Assalamualaikum penonton positif. Apa khabar pagi ini? Saya Rohana Ramli ingin bercerita pengalaman saya yang selama 40 tahun di bidang perhotelan. Tetapi sebelum saya cerita pengalaman saya nak bagi tahu sedikit sebanyak hal pribadi saya. Saya ada 2 orang anak lelaki dan 6 orang cucu. Dilahir di Pulau Pinang dan dibesar di Kuala Lumpur. Semasa saya kecil-kecil dulu, saya duduk di Kampung Baru. Jadi saya ni orang Kampung Baru lah juga. Kampung Baru girl dia panggil. Sebelum saya jadi usahawan, saya mula bekerja. Makan gaji, penonton, bukan senang. Saya bermula bekerja di hotel. Tahulah tempat tu 40 tahun dulu bukan tempat untuk buat seorang wanita. Jadi banyak rintangan yang saya melalui. Pada mulanya suami saya pun tidak setuju dengan saya bekerja di hotel. Tapi saya degil puan-puan. Saya tegas, saya mau juga cuba. Saya sangat bertuah saya dapat bekerja dengan hotel bertaraf antarabangsa 5 bintang. Bos-bos saya itu semua orang asing. Mereka sangat berdisiplin, sangat tegas. Jadi kalau kita nak bekerja dengan mereka, kita kena ikut cara-cara mereka. Jadi saya seorang yang sangat positif. Saya terima je. Kena balun ke, kena marah ke, tak kisah. Pokoknya kita mesti mau belajar. Saya bercampur banyak dengan orang yang sangat dewasa semasa tu. Pada kita sangat muda. 40 tahun dulu, jadi ikut ajalah cara-cara dia. Lama-kelamaan, suami saya pun sokong saya. Sebab dia tahu saya boleh buat dan saya tegas. Saya sangat berdisiplin. Sebab GM saya tu semua, banyaknya orang Jerman. Mereka pasal time, punctuality ni memang kena ada. Tak boleh langsung kita lewat seminit. Kalau ada appointment dengan saya sampai sebelum, bukan on time, sebelum time. Sampai kadang-kadang saya kena minta maaf sebab saya awal. Jadi itulah disiplin yang saya belajar daripada muda hinggalah sekarang. Saya bekerja dulu, bekerja makan gaji. Sekarang saya berusahawan, rakan kongsi ada. Kita kena saling faham, memahami. Yang kita tahu kerja hotel ni memanglah glamour. Tapi banyak secret-secret yang kita melalui. Yang kena marah, yang menangis. Saya nak berkongsi dengan penonton pengalaman saya yang saya tak boleh lupa. Ini satu orang kata cabaran yang saya terima daripada GM saya yang hari-hari menyeksakan saya. Dia bagi saya menangis depan-depan teman-teman saya, depan-depan department head lain. Ada saja yang saya buat tak betul pada dia. Sebab apa? Dia dihasuti oleh satu kawan saya. Dia orang iri hatilah. Sebab saya bekerja sebagai sales and marketing. Jadi sales and marketing ni kan glamour sikit. Jadi kita boleh bercakap, kita ramah tamah dengan tetamu kita. Jadi orang yang tak suka kita menonjol diri kita sangat, iri hati. Jadi mencocok dengan GM saya. Jadi saya ni dimarah, tak tahulah, depan-depan sahabat kita. Sampai satu hari tu saya lari keluar daripada meeting room, menangis. Tak tahan sangat. Sampai sekretari dia datang kat bilik air, dia kata, "Rohana, jangan susah. Take it easy. You janganlah ambil hati sangat. Kita orang perempuan ya, kalau hari-hari diseksa, macam mana?" Tapi penonton, saya pantang berundur. Saya tidak akan give up. Selama, kalau tak salah saya, selama 10 bulan saya menangis, saya diseksa. Kalau mengandung pun dah beranak. Semasa saya dapat break ni adalah kerana
saya punya head office di New York dan regional office saya di Hong Kong. Dia mendapat tahu yang saya mendapat siksaan ini daripada GM. Jadi mereka masuk campur. Mereka kata, leave Rohana alone sebab dia buat kerja yang betul. Jadi lama-kelamaan GM itu berubah hati. Bila dia dah ubah hati, kita jadi queen or princess masa tu. Sebab apa? Apa saja saya cakap, dia turuti. Kalau budak-budak staff kita datang tanya minta rates kat dia, minta harga hotel, dia kata go and see Mrs. Ramli. Sampai segitu. Sebab apa? Dia dah penuh kepercayaan. Tapi ini menunjukkan sebab saya tidak give up, saya tidak berundur. Saya ada masa saya nak berhenti kerja. Saya dah nak, betul-betul saya tak tahan, tak sanggup lagi. Tapi saya kata no way. Saya akan terus tegakkan saya tidak salah. Saya buat apa yang benar. Jadi pasal apa mereka sakit hati dengan saya? Penonton, jangan pergi mana-mana. Saya nak berkongsi pengalaman pahit manis saya selama 40 tahun di bidang perhotelan. Semuanya selepas ini. Penonton, kita jumpa semula di dalam rancangan Positif. Saya nak sambung cerita sikit macam mana saya dapat pengalaman dalam sales and marketing ataupun pemasaran. Ya. Semasa saya bekerja, majikan saya hantar saya ke training school, hotel training school di Montreal, Canada. Di sana saya diberi peluang untuk melawati hotel-hotel di sana lah, di Canada, di Toronto, di Quebec, di Montreal. Dan selepas tamat saya punya kursus, saya dijemput ke New York. Saya rasa saya amat bertuah sebab saya dapat penuh sokongan dari keluarga. Itu penting ya, syukur, alhamdulillah. Sebab kita ni degil-degil juga, tapi sokongan bersepadu dengan keluarga is important, penting ya. Okey, now saya nak cerita sikit pengalaman saya sebelum saya menjadi usahawan. Saya dapat pertukaran atau transfer ke Johor Bahru. Jadi saya kena bekerja di Johor Bahru di sebuah hotel 5 bintang juga. Semasa saya bekerja di situ sebagai penolong pengurus besar dia orang Jerman, saya orang lokal. Jadi kira-kiranya tu macam salah satu orang lokal yang naiklah masa tu. Jadi budak-budak kita yang bekerja tu pun penuh dengan respect sebab apa? Mereka nak minta lah kalau ada tempat nak mengadu kan. Bila apa-apa hal orang tak puas hati, kita ada boleh dia mengadu. Jadi semasa itulah rakan kongsi saya yang sedia ada ni datang meminang saya. Dia kata, Rohana, marilah join I nak buka hotel management company. You datanglah, you dah kerja lama dengan dalam bidang hotel. Marilah operate hotel saya. Saya tanya dia, hotel you dekat mana? Dia kata dia nak buat hotel di Parker. Saya kata Parker? Parker kat mana? Parker kat Terengganu lah. You ni. So saya daripada mulai tahun tu 1995. Jadi sekarang pun saya dah operasi hotel management company saya pun dah 21 tahun. Nak masuk 22 tahun dah. Jadi 1995 baru saya bermula join rakan kongsi saya. Mula-mula tu takut juga nak keluar daripada pushy job. Orang selalu katakan
You are sitting pretty dekat tempat kerja. Buat apa you nak pindah menjadi usahawan, meningkan kepala. Tapi betul, masa saya bermula berakan kongsi dengan saya punya partner ni, susah. Nak bayar gaji pun tiap-tiap bulan kadang-kadang kita ni kena cari, kena make sure ada duit baru nak bayar gaji. Ya? Sebab kita mula daripada satu hotel. Lepas tu saya buat technical service. Siapa yang ada owner, yang ada tanah, nak buat hotel, macam mana nak build, macam mana nak semua saya boleh tolong. Jadi saya banyak melalui pahit maung menjadi seorang usahawan. Ya? Bukan orang kata kita dapat atas silver platter, tidak. Kita kena bekerja untuk mendapat satu-satu hotel untuk saya menguruskan. Kita kena pergi buat site visit, kita kena pergi tengok kat mana apa hotel tu, kena jumpa dengan owner. Bukan senang ya nak mengurus kaki tangan kita. Jadi compatible dengan owner itu pun penting ya. Memahami owner punya kesukaan. Saya ada satu cara yang saya buat dalam pengurusan saya ni ialah kita mesti apa-apa kita buat kerja pun mesti ikut SOP. Ya, Standard Operating Procedure. Jadi saya punya Standard Operating Procedure dan sistem mesti tak boleh lepas. Kalau dia lupa senyum, saya tanya saya punya SOP apa? Senyum kan? Jadi kita kena selalu tegas dan ikut kita punya cara. Saya suruh hotel-hotel saya buat orientation tiap 3 bulan. Ini adalah two-way communication. Sangat penting ya penonton. Bila kita bagi arahan, mereka kena dengar dari mulut kita sendiri. Dan kalau mereka ada apa-apa yang mereka tak puas hati, mereka boleh bercakap. Jadi selepas tu kita bagilah makan-makan sikit. Jadi orang kata kita dapat berjumpa dengan mereka, orang bawah ni 4 kali setahun. Itu penting ya. Sebab kita nak suruh mereka produce, ikut kita punya SOP, bagi kita layanan yang sempurna dengan senyuman ya. Jadi bila nak suruh begitu semua, mereka pun kenalah mendapat hati yang senang untuk memberi kita produktiviti yang memuaskan ya. Jadi inilah cara-cara saya bila orientation ni, saya memberi mereka peluang dan kita bagilah sedikit pep talk untuk disiplin, untuk bekerja kuat, increase productivity, semua. Saya sangat tegas dan bila saya minta apa-apa, saya tak suka tunggu. Saya nak benda tu dalam 24 jam. Kalau saya suruh apa-apa, mesti bagi saya pekerjaan yang completed. Tapi itulah, mereka dah tahu perangai saya tu, jadi mereka tetap buat. Puan, take it as done. Saya tak akan take it as done. Saya akan follow up. Jadi ini penting. Kalau kita nak dapat kemajuan, kita nak maju, kita nak berjaya, kita mesti tegas dan follow up. Follow up, dapat feedback, itu penting ya. Baiklah penonton, selepas ini saya nak berkongsi sedikit sebanyak tip bagaimana kita boleh berjaya dan jangan sesekali berundur. Bak pepatah Melayu, pantang berundur. Bertemu lagi dalam Positif.
saya ingin kongsikan beberapa amalan yang pasti akan membuat penonton semua mendapat sukses. Yang penting sekali ialah kita mesti berdisiplin. Kita mesti jujur, tegas, open-minded dan menerima segala teguran dan tak mudah tersinggung. Kita mesti ada guts, berani mencuba apa saja. Cakap pasal berani, lebih kurang 4 tahun dulu, kita menjelajah ke Bali, Indonesia. Dengan rakan kongsi di sana, kita buka sebuah syarikat perhotelan pengurusan di Bali. Dan sekarang saya telah berada 7 buah villa, 20 bilik dan sebuah hotel bertaraf 3 bintang dengan landasan syariah. Satu lagi, ada tadi saya sebut berkenaan dengan SOP. Ya? SOP ni kalau kita boleh amalkan, menjawab segala surat menyurat, email ke apa-apa yang kita terima dalam masa yang singkat, iaitu dalam masa 24 jam. Jadi ini akan membuat pelanggan kita ataupun guest kita, tetamu kita yang menginap ataupun bila dia komplain, mendapat jawapan yang amat segera. Ini memang sangat disukai oleh pelanggan atau guest-guest kita. Fikiran kita mesti positif, menerima idea-idea dan teguran-teguran dari teman-teman dan staf kita. Ini akan menggalakkan mereka untuk memberi kita lagi idea-idea yang bernas. Sebab itu penonton, saya amat berbangga kerana saya ada lebih pada 400 staf yang sangat loyal atau setia pada kita, dan yang penting sekali penonton, mereka adalah orang kita. Masa itu emas. Saya galakkan setiap projek atau tugasan yang kita beri kepada kaki tangan kita mesti diberi dengan deadline. Dan mereka mesti tepati deadline itu. Ini penonton tentang decision making. Ya? Jadi bila kita bercakap pasal decision making, kita mesti gunakan fikiran, akal fikiran kita pada menggunakan hati kita. Ya? Jadi teringat saya, semasa dulu saya bekerja, GM saya suruh saya buang satu pekerja. Jadi saya menggunakan hati saya kata tak boleh. Dia kata, girl, use your head and not your heart. Untuk membuat satu-satu keputusan yang waras, kita harus mengguna akal fikiran. Jadi kita tidak membuat keputusan yang salah. Tapi penonton, bila bersangkut paut dengan keluarga, kita mestilah guna hati dan perasaan. Jadi tidaklah mereka kata kita ni tak ada berhati perut. Saya harap pengalaman yang saya kongsikan sebentar tadi dapat membuat anda lebih positif di dalam apa jua yang anda lakukan. Jangan mengalah, jangan putus asa dan pantang berundur. Apapun, jika tidak sekarang, bila? Assalamualaikum dunia, bangunlah semua, lihatlah pada diri kita, semua semua. Damailah manusia, kita bersaudara. Assalamualaikum dunia, assalamualaikum dunia. Warna kulit kaum asal usul, jangan menilai hanya pada rupa. Adakah matamu mengatasi akalmu? Satu untuk semua, semua untuk satu.
believe we are better than this. We could all be better than this.